Yo, what's up everyone? Alright, so what up? Nah, hari ni saya nak kongsikan dengan ada tips rahsia macam mana nak bakar lemak lebih banyak dekat bahagian lengan ketiak korang tu. Siapa yang ada lemak banyak kat situ, ini adalah video yang khas untuk anda semua. Alright, so now bagi para wanita selalu hadapi masalah ni. Lelaki pun ada tapi tak nak mengaku. So tips yang saya boleh berikan, korang pasal tak banyak video senaman kalau katakan untuk bakar lemak bawah ketiak ni kan, disuruh korang angkat tangan, goyang sampai korang lengur, betul tak? Kalau peratus lemak korang kurang, kalau korang macam lemak sikit je, boleh lah, tak ada masalah. Tapi kalau lemak korang banyak gila kat situ, korang buat macam tu, korang buat setahun macam ni gerak pun susah lah, lambat. So tak apa, hari ni saya akan kongsikan dengan anda tips macam mana nak bakar lemak di bahagian ketiak lebih cepat, lebih best, lebih seronok dengan menggunakan alat dekat gym. Now, kenapa saya sarankan pakai alat dekat gym macam dumbbell, weight machine semua tu? Sebab satu, dia cepat. Nombor dua, korang boleh kawal berat dia. Kalau korang buat benda lain, mungkin korang tak boleh nak kawal berat. Sebab dekat gym ada banyak berat, ada yang 2 kg, 1 kg. Korang boleh guna beban yang korang nak, korang boleh kawal, lagi kuat badan korang, lagi tinggilah beban yang korang boleh angkat. Alright guys, so ini lagi jadi lebih mudah. Kalau senaman kat gym jadi lebih mudah. Alright guys, so jadi saya nak tunjukkan korang apa yang korang boleh buat dekat gym. 9 senaman untuk bakar lemak di bahagian lengan korang tu lebih banyak. Alright guys, saksikan. Sebelum korang terfikir nak buat senaman lengan untuk bakar lemak banyak kat bawah ketiak tu, korang kena faham satu konsep bahawa badan kita ni saling puji memuji antara satu sama lain. Maksud saya, lengan kita ni dipuji oleh kita punya shoulder, bahu, chest, dada dan juga back. Kenapa saya kata ianya memuji? Kerana lengan kita bersambung dengan bahu, dan bahu ni bersambung dengan kita punya chest dan kita punya back. Dan kalau korang perasan, armpit kita punya ketiak ni bersambung dengan semua oblique rib cage kita daripada bawah, daripada atas sampai bawah ni. So kalau korang nak bakar lemak di bahagian lengan lebih banyak, jangan fokus senaman untuk lengan saja. Korang kena fokus seluruh bahagian sekeliling dia ni, shoulder, chest, back dan juga korang punya bawah rib cage dekat sini. So kejap lagi saya akan tunjukkan dengan korang 9 jenis senaman yang korang boleh buat dekat gym untuk bakar lemak lebih banyak di kawasan sini. Dan semua senaman ni tidak melibatkan senaman bicep curl atau tricep curl. Kenapa? Sebab itu senaman yang sangat mudah yang korang boleh buat. Tapi saya akan bagi senaman yang lagi best, yang lagi cepat result dia. Dan kita akan gunakan teknik pulling and pushing. Apa itu pulling? Apa saja senaman yang melibatkan bahagian back, kita kena menarik, so pulling. Apa saja senaman yang melibatkan bahagian shoulder, front, and then juga you punya chest, yang bahagian depan, dari atas ke depan ni kita akan menolak. So daripada belakang kita akan menarik, ke depan kita akan menolak. So kita akan gunakan teknik pull and push pada masa yang sama. Alright guys. Nah, kalau korang betul-betul nak burn fat, nak betul-betul keringkan lemak bahagian sini, ingat, kalau korang perasan dekat bahagian rib cage saya ni pun sini kurang lemak, ada tips yang saya selalu kongsikan dengan semua. Banyak lakukan senaman yang melibatkan teknik pulling and pushing, yang melibatkan compound exercise. Kurangkan isolation macam saya kata, kalau you buat asyik bicep curl you boleh buat, tapi dia isolate you punya bicep bahagian sini saja. Kalau tricep pula bahagian sini saja. Tapi kalau you buat pulling untuk back, untuk real depth, untuk shoulder you, untuk chest you, itu boleh bakar lemak lebih banyak di kawasan ini. Dan bagi mereka yang ada man boobs pun, ini antara teknik senaman yang bagus kalau korang nak hilangkan lemak di bawah dada korang. So it's really good. Alright guys, fokus senaman yang melibatkan seluruh badan sekeliling kawasan yang korang nak tu, ianya akan membantu korang membakar lemak lebih banyak. Jangan fokus tempat tu je, fokus sekeliling dia. Ianya lagi cepat, ianya lagi bagus. Alright guys, so let's do the senaman. Saya akan terangkan senaman-senaman apa yang kita akan buat. Okay, first exercise kita akan buat back pull. Kebanyakan ni korang boleh jumpa untuk T-bar pull dekat mesin lat pull down. Sama dekat bawah dia ada yang untuk T-bar, yang 2. Tapi ni saya buat yang 1 je, nak tunjuk korang demonstrasi senang. Now, every time buat untuk yang T-bar pull ni, atau korang buat satu tangan one pull je. Now, fokus kepada korang punya pergerakan siku dan juga belakang. Now, kesilapan yang banyak orang buat bila pakai mesin ni kan, dia just badan dia ke belakang sangat, dia tarik. Apa dia buat pun dia tak tahu sebenarnya. Dia tahu tarik sajalah. Now, every time korang nak menarik alat ni, fokus yang korang kena letakkan adalah pastikan korang menggunakan korang punya bahu dulu. So, bahu korang dekat sini, pastikan korang tarik, bahu korang tolak ke belakang. Bila dah tolak ke belakang, baru korang fokus siku korang tarik pula.
Nampak macam susah, tapi anggap korang nak rapatkan korang punya shoulder blade, rapatkan korang punya bahu ke belakang. Kalau korang tarik dengan tangan saja, korang akan menarik tangan. Nampak pergerakan bahu saya, dia akan ke belakang. Tapi kalau saya rapatkan bahu saya, dia akan tolak. Korang akan dapat rasa korang punya muscle kat belakang tu lebih rapat. Nah, korang kena faham bahawa kita punya lemak, kalau korang nak lagi bakal lebih banyak lemak di bahagian lengan, pastikan pergerakan macam ni diutamakan. Sebab lagi banyak kita fokus dekat muscle-muscle yang lebih besar daripada lengan kita, contoh macam bahu dan belakang, lagi banyak aktiviti di situ berlaku, lagi banyak lemak yang kita bakar. Alright guys, so kalau korang buat satu lengan saja, pastikan korang lurus, badan jangan ke belakang sangat, tegak macam ni, and then korang tarik korang punya bahu ke belakang, rapatkan, baru rapatkan siku, tahan dahulu, pastikan korang rasa tekanan di bahagian belakang, korang akan rasa juga tekanan di bahagian bawah korang punya ketiak ni, relax, baru lepas, lurus pelan-pelan, tarik semula. 1, relax. 2, relax, tahan, and then baru lepaskan. Tahan dalam 1 ke 2 saat. Lagi lama korang tahan, lagi korang akan rasa tekanan lebih banyak kat bahagian situ. Buat pelan-pelan, tak perlu berat sangat. Relax, tahan. Kalau katakan korang buat pakai T-bar, ataupun dalam situasi ni saya tak ada T-bar, saya ada bar biasa yang lurus macam ni pun, kalau korang nak buat, saya sarankan sama saja dia punya teknik. Korang boleh fikir sama ada nak pegang macam ni. Kalau korang pegang macam ni, dia akan terus lurus ke belakang. Kalau korang pegang macam ni, dia bukan saja serang korang punya muscle kat belakang ni, malah dia akan serang korang punya muscle bicep. So bagi pilihan saya akan cuba pegang macam ni. So dia akan serang lebih banyak muscle serentak. So sama saja konsepnya, dada tolak ke atas. Pastikan korang tarik pakai bahu dulu, rapatkan bahu, lepas tu baru siku, squeeze belakang tu, tahan sekejap, and then relax. Jangan relax macam kontrol macam tu. Dan ingat, badan kita jangan macam ni. Tarik, pastikan kalau korang nak lagi mudah, lagi senang, cuba tarik ni ke arah korang punya pusat. Tarik ke arah pusat, pastikan korang tarik bahu dulu, rapatkan bahu, rapatkan siku, squeeze, tarik ke arah pusat, tahan kejap. 1, relax, tenangkan diri, tarik, tahan. 2, tahan je. Lagi lama korang tahan, lagi bagus. Lagi lama korang tahan, lagi muscle kat belakang korang akan rasa lebih aktif. Alright guys, now buat sebanyak yang korang boleh, cuba lakukannya. Senaman yang kedua, menggunakan lat pull down method ni, sama macam fungsi yang kita gunakan daripada bawah ni. Ingat, fokus kepada rapatkan korang punya shoulder dahulu, squeeze shoulder tu, rapatkan, baru tarik siku ke dalam. Sama macam konsep yang pull down yang ke bawah, dari bawah. Kesilapan yang banyak saya nampak orang buat adalah dia ke belakangkan badan dia, dan dia tarik. Memang you akan rasa dekat back korang, lower back, tapi bukannya akibat daripada tekanan yang korang berikan untuk aktifkan muscle kat belakang tu, no. Tapi disebab kegiatan korang menarik ke belakang tu, itu saja yang korang rasa. So pastikan badan korang tegak, dada tolak ke atas, pastikan bentuk korang dalam keadaan tegak, and then bontot tonggik, betul kan, macam melentik sikit pinggul tu, tarik ke bawah. Ingat, rapatkan korang punya bahu dahulu, lepas tu baru rapatkan siku ke belakang. Tarik ke belakang, jangan tarik ke bawah. If you tarik ke bawah, bila you tarik ke bawah kan, you akan cederakan you punya siku. So elakkan. So in this position, kalau katakan badan korang dari tepi macam ni, rapatkan bahu dulu. Bila bahu dah rapat, tarik siku ke belakang, dada tolak ke atas. Pastikan bar ni dalam level korang punya bawah dagu. Tahan sekejap dalam 2 saat, lepas tu baru tolak ke atas. Alright guys, relax, tarik, tak perlu berat sangat, yang korang boleh handle dalam 20 ke 30 repetition. Dada tolak atas, bontot lentik, relax, rapatkan bahu dulu. Ini cara perlahan saya lakukan. Tarik bahu dulu, lepas tu tarik siku ke belakang, tahan kejap, tahan, baru relax. Alright, tarik bahu lagi, tarik siku, tahan, baru lepaskan. Lepaskan terus, lepaskan lurus saja. Jangan tahan lama sikit. Kalau you tahan macam ni, ada banyak orang saya nampak juga, dia lepaskan sikit, dia tahan lagi ni. Jangan. Biar you punya bahu release habis. Bila release habis, you cuba usaha untuk tarik balik semua. Tu semua tenaga, semua usaha you tu akan mengaktifkan muscle you lebih banyak. Lagi banyak muscle kita aktif, lagi banyak lemak kita bakar. So jangan separuh jalan atau jangan ke belakang macam ni. Jangan. Gunakan belakang, you punya muscle back you 100%. So tarik you punya bahu, rapatkan, tarik siku ke belakang, tahan, release, let go. Tarik, tahan. So itu dalam slow motion, dan ini secara menerus. Tarik bahu, tarik siku, relax,
tarik bahu, tarik siku. Relax. Alright guys. Alright, so tadi saya tunjukkan cara pegang the bar lat pull down ni dengan keadaan luas, grip yang luas. Nah, perbezaan antara grip yang luas dengan grip yang lebih rapat adalah bila kita luaskan kita punya grip, kita boleh serang lebih jauh kawasan luar kita punya lats dekat sini, aktifkan bahagian sini. Tapi kalau kita rapatkan lengan kita, kita boleh aktifkan bahagian back yang lebih dalam, contoh dekat tengah-tengah ni, contoh kat tengah-tengah ni. So, kalau boleh aktifkan seluruh muscle belakang you. So, the more activate muscle belakang you, lagi banyak lemak you boleh bakar dekat kawasan sini. Alright guys, jangan aktifkan hanya yang rapat-rapat sipi-sipi je dengan lengan tu. No, dalam dia semuanya aktifkan. Lagi banyak masa yang you activate, lagi banyak lemak you bakar. So, perbezaan ni yang daripada tadi, kita akan pegang rapat sikit, and then kita akan buat kita punya tapak tangan menghadap muka kita, bukannya depan. So, bila kita tarik macam ni, ingat pesan saya, kita akan attack lebih banyak muscle bicep kita, lebih banyak muscle dekat kawasan lengan. So, kita aktifkan lebih daripada satu muscle serentak, bukan saja bahagian back, malah bahagian bicep, and then kita punya elbow, semua shoulder serentak. Alright guys, so pegang grip. Sama juga konsep macam awal tadi, jangan ke belakang sangat, badan tegak saja, relax, pandang ke atas, and then korang akan tarik. Sama juga konsep, rapatkan bahu dulu. Lepas tu tarik guna siku korang, rapatkan siku dengan badan, squeeze belakang tu, tahan sekejap, relax, pandang depan, and then terus tarik, relax, tahan, and then lepas, tarik, tahan, and then lepas. Alright guys, buat berterusan je, buat je banyak kali, tarik, tahan, lepas. Senaman keempat yang menggunakan teknik pull, kita akan guna dua dumbbell, kita akan buat dumbbell row. Nah, dalam kedudukan ni, apa yang saya minta korang buat, cuba dalam keadaan bontot korang tonggek, dada tolak ke atas, turunkan korang punya lutut sedikit, bontot sedikit saja, dan turunkan badan korang ke bawah. Kesilapan yang banyak orang buat dalam posisi macam ni adalah dia jatuhkan dia punya bahu, dada, dia buat melengkung macam ni. Jangan, dada tolak ke atas, bontot tonggek, turunkan bawah sedikit. Pastikan korang rasa tegang dekat sini, rasa tegang dekat glutes bahagian bawah ni, baru you guys boleh start dengan posisi korang. Nah, gunakan dumbbell berat yang korang mampu. Bila korang dah makin kuat, baru tambah berat. Nah, bagi mereka yang tak mampu buat dalam posisi macam ni, korang boleh gunakan bench ni. Ini yang saya juga suka lakukan, sebab saya pun dah berumur, badan saya pun, kaki saya pun tak kuat masa saya start dengan senaman dulu. Lama-lama bila badan you dah kuat, baru you start, tidak menggunakan bench. Tapi kalau you tak mampu, tak perlu gunakan bench. Contoh this is what you guys gonna do. Korang akan turunkan kaki korang sampai bawah sini, pandang depan, korang akan tarik, sama konsep tarik bahu dulu, tarik squeeze belakang tu, and then squeeze you punya elbow ke belakang, relax, turun, dan tarik ke atas, squeeze pakai elbow. Ingat, jangan tarik pakai tangan. Sama konsep if you guys guna bench, tu tahan lutut korang, takut kaki korang tak larat, turun bawah ke depan macam ni, and then tarik korang punya bahu ke belakang, squeeze back tu dulu, squeeze you punya elbow, tahan lama sikit, dan turun, lepas, relax je. Badan, kesilapan yang banyak orang buat kadang-kadang, dia buat macam ni, and then tiba-tiba dia makin badan makin naik. Janganlah naikkan badan. You kena kekal posisi badan you dalam satu kedudukan saja. Turun macam ni, and then relax, tahan. Turun bawah balik, relax, tahan. Alright guys, kalau korang mampu, tak perlu gunakan bench untuk tahan lutut korang. Tapi kalau korang betul-betul kuat, just try to do it in this position. Relax, tarik, tahan. Squeeze belakang tu, baru let go. Relax, tahan. Senaman ni bukan saja mampu bantu korang activate masa belakang korang dengan lebih bagus, dia juga mampu activatekan korang punya lower back, korang muscle, glutes dekat belakang kaki, pinggul, semuanya. So, ini antara senaman yang sangat bagus if you guys nak bakar lemak seluruh badan serentak. Bukan saja untuk lemak bawah ketiak tau. No, the whole muscle activate dekat bahagian belakang semuanya, daripada atas ke bawah, dan korang boleh bakar lemak secara keseluruhan. Senaman yang kelima yang kita akan lakukan adalah untuk kita punya real delt dekat belakang bahu ni. Nah, bahu kita terbagi pada 3 bahagian muscle. Kita ada front delt, side delt, dan real delt dekat bahagian belakang. Now, banyak orang selalu fokus kepada bila nak buat senaman untuk kecilkan lengan, lemak nak bakar sini, dia akan buat side lateral raise, dia akan buat macam ni saja. Alright, this is really good, bagus, you guys activatekan bahagian atas juga. Tapi korang tak activate kat bahagian bawah muscle. Kalau boleh, cuba aktifkan bahagian bawah muscle dengan lebih banyak. Nah, antara tempat yang rapat dengan bahagian bawah muscle, ketiak armpit kita ni, adalah real delt dekat belakang ni. So,
Kita akan lakukan perkara yang sama, iaitu kita akan buat side lateral raise, tapi apa yang kita akan buat, kita akan dongok ke depan sikit, bongkok ke depan sikit, and then bila you tarik the dumbbell yang korang akan buat, biasanya kalau buat side lateral raise, you akan tegak macam ni. Apa yang saya minta you buat, daripada bawah this position, saya nak you angkat, you terus pusingkan you punya jari kelengking ni menghadap ke atas. Pastikan you activatekan you punya bahu dulu. Alright guys, dan kalau korang nak lagi tekanan yang lagi tinggi, selalu saya sarankan apa korang boleh buat adalah every time korang buat lateral raise, korang punya tangan jangan sampai ke bawah. You kena kekal maintain tangan kat bawah. This is your relax. You tarik, fokus bahu you naik atas, tahan sekejap, and then turun, berhenti kat sini. Naik atas, tahan, and then berhenti kat sini. Banyak orang buat, dia buat sampai bawah, dia biar release macam ni. Boleh, tapi bila you buat macam ni, you sebenarnya melambatkan proses. Kenapa? Kat sini relax. If you berhenti dekat sini, tekanan dia lebih banyak. Lagi banyak tekanan you buat pada badan you, lagi banyak tekanan you berikan, lagi aktif masa tu. Lagi aktif masa tu, lagi banyak kesan you akan dapat, lagi cantik masa you. So banyak tanya saya pasal tips macam mana nak cantikkan bahu you. Apa yang saya selalu buat, saya every time saya buat lateral raise, saya tak berhentikan dekat bawah. Saya akan berhenti sini, dan naik balik, tahan kejap, turun sampai sini, naik balik. So sama konsep macam you buat dekat belakang this muscle kat real delt ni. You akan turun sikit, pandang ke depan, pastikan tangan you tak adalah bawah, kembang sikit je. From this position, pandang depan, you akan angkat, pusing, tahan kejap, relax, turun balik, berhenti kat situ, naik, tahan kejap. So itu daripada tepi, dari depan, relax tangan dari sini, jangan kat bawah, relax, tarik, tahan kejap, and then lurus, tarik, tahan kejap, and then lurus. Percayalah, walaupun you guna beban yang ringan macam 2.5 kg ni, tekanan dia sangat tinggi. Cuba try buat dalam 10 rep, itu pun you dah akan rasa tekanan yang tinggi dekat muscle real delt ni. Alright guys.
Next exercise yang kita akan buat, barulah kita masuk teknik push, menolak. So tadi kita dah buat banyak pulling untuk bahagian back, semua bahagian daripada bawah ke atas belakang ni. Now kita akan buat pushing. Now kita akan start pushing dengan kita punya shoulder, kita punya bahu atas ni. Now banyak orang suka buat shoulder press, saya pun suka buat shoulder press, tapi banyak orang suka buat duduk, saya suka buat sambil berdiri. Kenapa? Now kalau korang bersenam, apa saja senaman yang korang buat sambil berdiri, korang akan betulkan korang punya body posture. Kesilapan yang banyak kita buat bila kita buat senaman sambil duduk, you duduk, you tolak dumbbell ke atas ke apa, yang saya nampak banyak adalah melakukan kesilapan di mana mengangkat terlalu berat sehingga tidak fokus kepada muscle yang diperlukan, hanya fokus kepada tenaga badan. Nombor satu. Nombor dua, bila you tolak pakai you duduk, you tolak posisi, you akan macam badannya macam tah, bila you tak larat kan, you akan macam golek-golek sikit. So cuba elakkan. So kalau kita boleh buat senaman shoulder press sambil berdiri, apa yang kita buat, kita betulkan body posture kita, nombor satu. Nombor dua, kita boleh bakar lemak lebih banyak sebab every time kita buat sambil berdiri, whatever senaman kita buat sambil berdiri kan, kita menggunakan core, kekuatan perut kita untuk menahan badan kita. So lagi aktifnya bahagian core kita, bahagian muscle dekat perut kita, lagi banyak lemak kita boleh bakar kawasan tu serentak. So kita bukannya aktifkan satu muscle sahaja, kita mengaktifkan banyak muscle pada satu masa yang sama. So how to do shoulder press? Now shoulder press, kalau untuk aktifkan, yang selalu saya teguh banyak orang, cuba jangan rapatkan korang punya siku ke bawah, luaskan, turun sampai habis, kembang korang punya bahu. Ni korang akan tolak ke atas, sedikit saja tahan, and then turun pelan-pelan. Jangan tolak full macam ni. If you tolak full macam ni, you hanya cederakan lengan you. Sikit saja tahan dekat atas tu, tahan lama sikit, turun bawah, sampai bawah ni dia dah squeeze bawah tu, tolak balik. Tahan, satu. Turun bawah, relax, dua. Turun bawah, relax, tiga. Nah, bila lakukan senaman shoulder press, kalau korang tak biasa dengan teknik yang saya tunjukkan, di mana you guys akan tolak, turun bawah, and then tolak ke atas, tahan sekejap. Mungkin bagi yang tak biasa, korang punya bahu mungkin bukan mengalami kecederaan, tapi akan cepat lenguh. So cuba gunakan dumbbell yang ringan sedikit. Cuba amalkan teknik yang saya tunjukkan itu, yang saya kata tahan sekejap dekat atas, and turun bawah, you tahan sekejap. Amalkan tahan lebih lama pada waktu masa you tengah bekerja. Kesilapan yang banyak orang buat, dia turut tolak, tolak. Apa you buat, yes, you punya muscle lenguh, tapi dia tidak aktifkan lebih banyak kemampuan muscle tu. So try tahan sekejap dekat bahagian atas tu, and then turun pelan-pelan. Lagi perlahan you buat, lagi banyak, lagi perlahan tekanan you berikan kepada muscle you, lagi aktif dia, lagi banyak lemak lebih bakar. So itu perbezaan tau. Banyak orang selalu cakap dengan saya, coach, saya dah bersenam 5-6 tahun, tapi kenapa badan saya lambat jadi? Dan saya tengok cara dia bersenam, saya dah tahu kesilapannya, you tak fokus kepada momentum senaman. You nak habiskan je. Kalau saya suruh buat 10, 1, 2, 3, 4, no, buat pelan-pelan, turun, naik, turun, naik, buat seperlahan yang boleh. Alright guys, so senaman yang tadi, first push senaman yang kita amalkan untuk bakar lemak lebih banyak di bahagian bawah ketiak adalah shoulder press. Next exercise that we're going to do, kita akan buat sama macam tadi kita buat shoulder press, tapi yang ini Arnold press. Arnold press ni apa you buat, you akan pegang dumbbell, 2 dumbbell serentak, you akan buat daripada depan dalam genggaman di mana you punya palm akan menghadap muka you akan buka, luruskan, bila dah sampai kat tepi baru tolak ke atas. Nah, apa yang banyak orang suka amalkan adalah dia akan tolak ni daripada bawah, siku dia rapat, and then dia tolak ke atas macam tu. Apa yang saya suka amalkan, sebab saya suka aktifkan muscle saya lebih banyak, saya suka naikkan siku saya rapat macam ni. Bila you buat macam ni, siku you rapat, siku you sama level dengan bahu you akan rasa tekanan dekat bahu tu sejak daripada mula. Kalau you letak kat bawah, you relax, you tak rasa dekat bahu, you pegang je, takkan rasa dekat bahu. Tapi kalau you angkat siku you ke atas sama level dengan bahu, you akan rasa tekanan daripada awal dekat bahu you, pusingkan sampai bila dah pusing sampai sini, baru tolak sikit je, tahan jap, turun bawah, sampai sini, patah balik, tahan. So from this position, sampailah ke hujung, you akan rasa tekanan dia 24 jam. You akan rasa tekanan dia sepanjang masa. Kalau you buat macam ni, you tak akan rasa tekanan dia. Bila you tolak, baru you rasa. So start daripada sini, pusing, terus lurus, tahan kejap, turunkan sambil pusing, tahan kat sini. So lagi banyak tekanan you beri, ingat, lagi banyak muscle yang aktif, lagi banyak lemak you bakar. So try, cuba payah berhenti dekat sini, siku sampai dekat bahu, baru pusing, patah balik. Alright guys, try it. Saya yakin dia ada rasa perbezaan daripada korang start daripada bawah sini tolak ke atas, dengan cuba rapatkan you punya siku sama level dengan bahu sedang tolak ke atas. Dia punya perasaan tekanan dia sangat berbeza.
Alright guys, so next exercise kita akan buat untuk kita punya chest. Nah, kita akan gunakan dumbbell. Sekejap lagi saya akan ambil dumbbell. Nah, bila lakukan senaman untuk kita punya chest, dada korang, apa yang saya minta korang buat, bila korang baring dekat atas bench yang ini, pastikan dada tolak ke atas, ada ruang dekat bawah pinggang korang. Nampak tangan saya boleh masuk ni, pastikan ada ruang dekat bawah sini. So, dada tolak ke atas, arch you punya back. Pastikan korang baring dekat belakang tu, pakai korang punya shoulder blade dekat belakang tu. And then bila korang turun, pastikan korang punya kedudukan lengan kat sini 45 darjah. Kesilapan yang banyak orang buat bila doing bench press is tangan diorang dalam 90 darjah ke atas sangat. Bila ke atas sangat, bila korang tolak, korang tak akan rasa dekat dada, korang banyak rasa dekat bahagian bahu. So, rapatkan sikit dalam 45 darjah, stretch ke bawah, pastikan korang punya shoulder blade dah rapat, turun. Dia dah tak boleh turun lagi, baru korang tolak ke atas. Sama konsep macam buat shoulder tadi, jangan tolak ke atas lurus. Bila korang tolak ke atas lurus, apa yang berlaku, you akan cederakan you punya siku lebih banyak. So, pastikan tolak, korang keraskan korang punya dada, cuba korang punya siku ni, korang punya elbow, rapatkan dada, squeeze, tahan kejap, and then turun ke bawah. Sama konsep dia macam shoulder press tu. Ingat, jangan sampai lurus sangat, sikit saja. Turun balik, stretch dada korang, naik, squeeze, turun, stretch. Ingat, bila korang turunkan tangan, korang stretch dada. Bila korang tolak ke atas, korang squeeze korang dada, tekan dada tu ke dalam, and then patah balik. Okay guys. Alright, so next exercise that we're going to do, kita akan buat chest fly. Nah, apa korang buat sama juga kedudukan di mana korang buat untuk korang punya bench press untuk chest tadi. Korang akan baringkan dada tolak ke atas, stretch, and then from this position, what you're going to do is, korang akan tangan korang dalam keadaan lurus, bengkok sedikit. Jangan bengkok habis. Luruskan tangan, bengkok sedikit saja. Nah, berbeza Cuba korang tangan tolak tegak, korang akan rasa dekat siku tekanan. Cuba tangan tu bengkok sikit je, korang akan rasa relax. Bila korang cuba keraskan tangan korang daripada lurus tu, bengkokkan sikit, korang akan rasa berhenti kat situ. Korang akan rasa tekanan dekat dada. Tiba-tiba je rasa kat dada. Korang akan lurus, bengkokkan sikit, dah rasa tekanan tu dekat dada, berhenti kat situ. Jangan habiskan. Relax je. So in this position, korang akan cuba stretchkan tangan korang sebawah yang mungkin yang korang boleh. Janganlah bawah sangat. Korang dah rasa macam tekan dah sampai dah tak boleh turun bawah, berhenti kat situ. And then korang akan naik balik, luruskan sampai tahap korang punya tapak tangan ni selari dengan korang punya nipple line atau korang punya puting. Sampai situ. Jangan langgar dumbbell tu. Turun bawah balik, stretch, and then naik balik sampai dah garisan puting, berhenti kat situ. Alright guys, so this is really good. Dia akan bantu korang untuk tarik korang punya dada, stretch, and then squeeze your chest semula. Alright guys, korang boleh pilih sama ada korang nak naikkan tangan sampai tahap bahu atau turunkan bawah. Alright guys, itu terpulang kepada anda. Alright, so try buat ni sebanyak yang boleh. And then dumbbell jangan berat sangat, sebab bila you buat chest fly, kalau berat sangat, you punya tangan tak boleh nak kekal dalam posisi macam ni. Korang akan terpaksa bengkokkan tangan korang untuk menolak ke atas. So itu jadi senaman lain pula. Alright guys, so try buat sebanyak yang boleh. Try ringan, tak perlu berat sangat. So this position, korang akan tolak ke atas, relax, stretch badan korang, stretch sampai ke bawah yang korang dah tak boleh dah. Naik balik, squeeze, squeeze, berhenti dekat nipple line. Jangan rapat, jangan langgar. Rapat, relax, stretch, and then squeeze, stretch, and then squeeze. Bila buat macam ni, korang akan rasa tekanan dia straight daripada korang punya dada sampai ke lengan direct secara terus.
And the last exercise that we're going to do is farmer's walk. Now, farmer's walk ni saya sangat suka. Now, farmer's walk ni, korang boleh gunakan dumbbell ataupun kettlebell. Tapi sekarang tak ada kettlebell, so we're going to use a dumbbell only. So, apa yang korang kena buat, korang just kena angkat dumbbell tu. Kalau boleh, jangan ringan sangat. Beban yang korang boleh bawa. What you have to do is, korang kena angkat dumbbell, badan tegak, and then berjalan saja sejauh yang korang boleh, selama yang korang boleh, ikut masa yang korang. Korang boleh jalan selama 1 minit, 2 minit, pegang beban yang berat. Now, apa yang dumbbell ni akan buat, dia akan tarik semua tekanan daripada muscle korang ke bawah. So korang kena pastikan korang boleh tolak muscle korang ke atas. Kesilapan yang banyak orang buat bila guna farmer's walk adalah mereka jalan terlalu bongkok. Cuba you guys tolak bahu you ke depan and then bongkok. Korang akan rasa tekanan dekat bahagian tengkuk dan belakang. Betul tak? So cuba elakkan. Nah, bila buat farmer's walk ni, dada tolak ke atas, stretch korang punya posisi core, keraskan. Kalau boleh korang tarik nafas, keraskan perut korang. Lepas tu bahu korang tolak ke belakang, dia akan nampak macam ni, tangan lurus saja. Nah, bila korang buat macam ni, korang tolak bahu korang ke belakang je, korang akan rasa tekanan yang banyak dekat korang punya rear delt dan dekat korang punya lats ke belakang macam ni, and then korang akan rasa tekanan juga dekat bahagian dada. So dia attack semuanya, bahu, dada, belakang, lengan korang serentak. So ini antara senaman yang saya sarankan korang buat kalau korang nak bakar lemak lebih banyak dekat bahagian lengan bawah ketiak tu. So in this position, korang akan angkat saja dumbbell korang, just lurus macam ni, badan tegak, dada tolak ke atas, and then korang just berjalan perlahan-lahan. Berjalanlah ke mana-mana yang korang nak, sekeliling bench ni ke atau sekeliling gym ke, terpulang kepada korang. Cuba buat dalam sebanyak yang korang boleh. Cuba jalan dalam 1 minit, relax, berhenti dalam 30 saat, 40 saat atau 1 minit, and then sambung jalan balik semua. Lagi banyak kali korang buat, lagi bagus. Alright guys, so there you have it guys, beberapa senaman yang korang boleh buat untuk bantu bakar lemak lebih banyak di kawasan bawah ketiak korang. Now, ingat pesan saya di awal video ni juga, kita tak boleh nak buat spot reduction, kita boleh nak bakar lemak di satu bahagian saja. Kita kena bakar lemak di seluruh badan serentak. Sebab tu saya sarankan buat senaman yang menggerakkan lebih pada satu muscle dalam satu masa. So, and then bila korang cuba nak turunkan berat badan tu atau cuba nak bakar lemak lebih banyak, cubalah jaga makan, amalkan pemakanan yang sihat. Alright guys, lagi sihat pemakanan korang, lagi senang kita nak bakar lemak yang sedia ada. And then aktifkan muscle seluruh badan korang, bukannya satu tempat je, seluruh badan. Barulah lagi banyak lemak yang korang boleh bakar. Kalau korang pasang tadi, sebelum saya start bersenam, saya ada minum LBX Fat Burning Extreme. Now, LBX Fat Burning Extreme ni adalah minuman bertenaga yang boleh boost metabolism kita. Bila metabolism kita aktif, dia mampu tarik semua sumber lemak di dalam badan kita sebagai sumber tenaga. Bila ini berlaku, kita boleh cepatkan proses turunkan berat lemak badan sehingga 10 kg dalam masa 1 bulan saja dengan amalan minum FBX Fat Burning Extreme. Dan kalau korang nak kempiskan perut boncit juga pun boleh dengan FBX Fat Burning Extreme. Kalau korang nak dapatkan FBX Fat Burning Extreme sekarang, cepat dapatkannya. Bagi mereka yang menonton video ni, kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya tentang senaman yang saya tunjukkan tadi, komen je kat bawah video ni dan saya akan cuba jawab semua soalan korang. Dan bagi mereka yang ada apa-apa idea, apa-apa cadangan yang korang nak saya tunjukkan, kongsikan tentang senaman, diet, apa saja tentang kesihatan, komen kat bawah video ni dan saya akan cuba buat video khas untuk anda. Alright guys, see you guys again in the next video. Yeah.